Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah yang dapat kita bertemu kembali bagi meneruskan lagi pembelajaran kita ya di dalam madah an-nahwu was-saraf ini ya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita sambung lagi pembelajaran kita kepada suatu topik, suatu bab yang baru iaitu berkenaan dengan bab al-hal. Al-hal ya. Masih kita dalam perbincangan nahu yang perkara-perkara yang hukum dia mansub. Kita masuk perkara yang hukum dia semua sini mansub. Mansub ini yang umumnya dia baris atas lah. Okey. Kita masuk kepada tajuk hal pula. Hal ini apa? Hal ini kita boleh katakan dia satu perkataan yang menerangkan keadaan sesuatu itu. Dia mungkin boleh menerangkan kepada keadaan fi'il ataupun dia boleh menerangkan keadaan fa'il ataupun menerangkan kepada mubtada, menerangkan kepada khabar dan sebagainya. InsyaAllah kita akan tengok. Okey, kita masuk, kita lihat dulu kepada ta'riful lughatan. Ta'rif dari segi bahasanya, hal ini apa dia? Dari segi bahasa secara umumnya, hal ini apa dia? Ma'alaihil insanu min khairin aw syarrin. Ma'alaihi, apa yang ke atasnya al-insanu kepada seorang manusia itu min khairin daripada kebaikan aw syarrin ataupun keburukan. Itu maksud dia hal. Macam bila kita tanya, apa hal? Kaifa haluka kan selalu kita tanya, kaifa haluka? Kita terjemah apa khabar kan? Hal. Hal kat situlah kita tanya hal keadaan orang itu sama ada min khairin sama ada dia baik atau syarrin ataupun buruk. Sama ada dia baik atau tidak baik. Itu secara general. Benda yang berlaku ke atas manusia daripada perkara yang baik ataupun perkara buruk. Hal. Apa-apa hal, apa keadaannya. Okey. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilahan, ma huwa al-hal? Al-hal huwa ibaratun 'anil ismi al-fadlati al-mansubi al-mufassiri lima imbahama minal hayat. Okey. Hal ini apa dia? Ibaratun 'anil ismi. Dia suatu ibarat, perkataan yang suatu ibarat daripada isim. Yang pertama, hal ini dia mesti isim. Dia tak boleh fa'il, tak boleh huruf. Dalam keadaan yang basic lah, asas lah. Dalam perbincangan lanjut lagi ada lagi yang nanti kita akan tengok anwa' dia lagi kan. Yang pertama dia hal ni mesti isim. Al-fadlati, dia satu isim yang fadlah, yang tambahan. Maksudnya kalau hal ini tak ada, ayat tu lengkap dah. Cukup dah. Cuma kita nak menerangkan lagi sahaja. Dia sebagai tambahan saja. Kalau dia tak ada, ayat tu lengkap dah, faham dah. Okey. Al-mansubi, yang mansub. Okay, hukum dia hal mesti mansub. Apa kegunaan hal ini? Al-mufassiri, dia sebagai penerang, sebagai pentafsir. Lima, bagi apa? Imbahama, yang samar-samar, yang kurang jelas. Minal hayat, daripada keadaan. Itu tujuan yang letak hal ini. Dia sebagai mufassir, dia sebagai penerang saja kepada perkara yang sama-sama daripada keadaan. Keadaannya sahaja. Secara umum ayat itu lengkap dah, kita faham dah. Cuma nak terangkan keadaannya sahaja. Okey. Okey, seterusnya qad yakunu al-halu. Terkadang hal itu dia menjadi apa? Yang pertama, bayanan li sifatil fa'il. Dia menjadi penerang kepada sifat fa'il. Yang pertama, hal ini dia menjadi penerang kepada fa'il. Contoh, kita tengok contoh. Nahwu contohnya, Ja'a Abdullahi rakiban. Ja'a fi'il dia. Abdullah fa'il pelakunya. Telah datang Abdullah rakiban. Rakiban itu hal dia tu. Maksud dia apa? Dalam keadaan menunggang. Rakiban dalam keadaan menunggang. Jadi menunggang itu dia menerangkan kepada Abdullah. Abdullah yang menunggang. Yang Abdullah ni datang dalam keadaan menunggang.
So Abdullah ni fa'il. Itu sebab dia sebut tadi bayanan li sifatil fa'il. Dia menerangkan bagi sifat fa'il. Fa'il dia Abdullah, Abdullah yang datang dalam keadaan menunggang. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua bayanan li sifatil maf'ulu bih. Dia menerangkan bagi sifat maf'ulun bih. Nahwu contohnya raqibtu al-farasa musrajan. Raqibtu saya menunggang. Kat situ ada fa'il, ada fa'il. Fa'il dia saya menunggang. Fa'il dia pelaku dia saya. Al-farasa. Al-farasa maf'ulun bih dia. Apa yang ditunggang? Ditunggang apa? Dia tunggang kuda. Dia tunggang kuda musrojan. Dalam keadaan berpelana. So, dalam keadaan berpelana itu menerangkan kepada keadaan kuda. Kuda tu dia punya maf'ulun bih. Dia tak boleh lah dalam keadaan berpelana itu dia menerang kepada fa'il. Kalau fa'il tu saya yang berpelana. Kalau saya yang berpelana, kuda yang naik atas saya, bukan saya naik atas kuda. Pelana ni apa? Pelana ni macam tempat duduk atas kuda tu, tempat duduk ada letak kaki tu kan. Itu pelana kan. So dekat sini musrajan itu adalah hal yang menerangkan kepada maf'ulun bih, si kuda itu tadi. Keadaan kuda itu berkeadaan berpelana. Okey? Yang kedua itu dia. Yang ketiga, muhtamalan lil amraini jami'an. Muhtamalaini. Dia boleh membawa. Dia membawa lil amraini kepada dua keadaan jami'an keseluruhannya. Maksudnya dia boleh keadaan pada menerangkan sifat fa'il pun boleh dia. Dia menerang kepada sifat maf'ulun bih pun boleh dia. Tengok bergantung kepada orang yang cakap tu. Dia nak cakap sebenarnya nak menerangkan kepada apa? Nak menerangkan kepada fa'il ke? Nak menerangkan kepada maf'ulun bih dia kat situ. Contoh dia, nahwu contohnya laqitu Abdullahi rakiban. Saya berjumpa Abdullah dalam keadaan menunggang. Kalau kita dengar macam tu kan, saya berjumpa Abdullah dalam keadaan menunggang. Dia boleh bawa kepada dua perkara. Siapa yang menunggang? Boleh kata saya yang menunggang, Abdullah jalan kaki. Ataupun boleh kata Abdullah yang menunggang, saya jalan kaki. Ataupun boleh kata saya menunggang, Abdullah pun menunggang. Dia boleh bawa keadaan muhtamalan, dia boleh membawa kepada dua perkara itu. Saya berjumpa Abdullah dalam keadaan berpelana. Maksudnya saya yang dalam keadaan menunggang. Maksudnya saya yang menunggang ataupun saya berjumpa Abdullah dalam keadaan menunggang. Maksudnya Abdullah yang menunggang. Boleh bawa kepada bergantung kepada orang yang cakap tu lah dia nak maksudkan kepada apa. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, qad yakunul halu, boleh jadi hal ini dia bayanan lil khabar. Dia menerangkan kepada khabar. Khabar pula dia dalam jumlah ismiyah. Yang tadi 1, 2, 3 itu dalam jumlah fi'liyah kan. Dia mula dengan fa'il, kemudian fa'il, ada maf'ulun bih. Yang keempat ni pula daripada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni dia mula dengan mubtada, kemudian ada khabar di situ. So, hal ini dia menerangkan kepada khabar. Ada subjek, ada predikat. Khabar ni predikat dia kan. Nahwu contohnya anta sadiqi mukhlisan. Anta kamu, itu dia punya mubtada. Sadiqi, kamu kawan saya. Sadiqi tu khabar dia. Kamu kawan saya mukhlisan yang dalam keadaan ikhlas. Yang seorang yang ikhlas. So, seorang yang ikhlas itu adalah hal yang menerang kepada kawan saya tu. Kawan saya yang ikhlas. So, ada hal yang menerangkan kepada khabar. Okey. Yang kelima, yang seterusnya. Bayanan lil majruri biharfil jar. Dia menerangkan kepada isim yang majrur dengan huruf jar kan. Selepas huruf jar mesti perkataan tu dia majrur, dia baris bawah. So dia boleh hal ini menerangkan kepada yang di baris bawah kan itu. Okey, contohnya marartu bi Fatimatin rakibatan. Marartu bi Fatimatin rakibatan. Marartu saya berjalan bi Fatimatin dengan Fatimah rakibatan dalam keadaan menunggang. Rakibatan itu dia menerangkan kepada keadaan Fatimah itu. Saya berjalan dengan Fatimah yang mana keadaan Fatimah itu dalam
sedang menunggang. Macam mana kita tahu dia menerangkan kepada Fatimah? Sebab dia rakibatan. Dia ta marbutah. So menunjukkan kepada Fatimah. Fatimah muannas, jadi hal dia pun perlu jadi muannas. Okey. Saya berjalan dengan Fatimah dalam keadaan menunggang. Fatimah itu yang dalam keadaan menunggang. Dia menerangkan kepada yang majrur dengan huruf jar. Ba tu kan, B itu huruf jar. So Fatimah dia majrur kena pada bawah lah. Fatimatin kan. Okey. Dan yang terakhir yang keenam, bayanan lil majruri bil idafah. Hal ini juga menjadi bayanan, menerangkan kepada majrur, ya, isim yang majrur bil idafah, dengan idafah. Idafah ini apa? Dia sandaran. Ada mudaf, ada mudafun ilaih. Okay. Nahwu contohnya, qawlihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Okay. Anittabi', maka ikutlah. Kamu ikutlah millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim, yani agama Nabi Ibrahim, hanifa, yang lurus. Yang lurus tu hal dia, keadaan bagi agama Ibrahim ini. Keadaan agama Ibrahim ini adalah hanifa, yang lurus. So dekat situ hanifa ini dia hal yang menerangkan kepada idafah millata Ibrahim itu. Dia kata situ majrur kan, baris bawah kan. Yang baris bawah ni apa dia? Mudhafun ilaih yang kena baris bawah. Millata tu mudhaf, Ibrahim tu dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih yang disandar kepada agama. Agama apa? Agama Ibrahim. Tapi kita lihat dekat situ Ibrahim itu dia baris atas kan. Ibrahima. Sebab apa? Sebab itu masuk daripada mamnu' minas saraf. Boleh tengok kaji balik tajuk yang sebelum ini. Kita dah belajar berkenaan dalam tajuk saraf, tajuk yang terakhir itu mamnu' minas saraf. Salah satunya daripada ni, nama-nama ni, adakah nama-nama yang Ismail, Ibrahim, ini semua daripada mamnu' minas saraf. So mamnu' minas saraf dia tidak menerima baris bawah. So dia kena ganti dengan baris atas. Okey. Itulah dia keadaan-keadaan hal ini, dia menerangkan kepada apa dia dalam sesuatu ayat itu. Okey. Okay, seterusnya kita lihat kepada syurutul hal. Syarat kepada hal. Hal. Kalimah yang di hujung, yang di akhir itu. Hal itu. Apa syarat dia? Yang pertama, an yakuna nakiratan. Ia mestilah nakirah. Hal mesti nakirah. Dia apa? Yang kata nama am. Dia tak boleh ma'rifah. Kata nama khas. Tengok contoh-contoh di atas ni pun. Ja'a Abdullah rakiban ini. Rakiban ini hal dia. Dia nakirah kan. Kalau kita letak alif lam jadi ar-rakibu tu jadi ma'rifah, jadi tak boleh. Yang begitu juga nombor dua, musrajan. Dia nakirah. Apa lagi? Mukhlisan. Semua nakirah kan. Itu syarat yang pertama, hal mesti nakirah. Yang kedua, an yakuna ba'da istifa'il kalam. Ia mestilah ba'da, selepas. Hal ini mestilah datang selepas istifa'il kalam. Sempurnanya kalam, sempurnanya ayat itu. Macam mana nak tahu ayat itu sempurna atau tidak? An ya'khudhal fi'lu fa'iluhu wal mubtada'u khabaruhu. Khabarahu. An ya'khudha telah mengambil fi'il, fa'iluhu akan fa'ilnya, wal mubtada telah mengambil mubtada, khabaruhu akan khabarnya. Okey. Maksudnya apa? Kalau jumlah fi'liyah mesti ada fi'il, ada fa'il dahulu. Ada dua ni, lengkaplah ayat tu baru boleh letak hal. Kalau tak ada salah satu, kalau fa'il saja ada, fa'il tak ada, maka tak boleh letak hal. Itu juga dalam jumlah ismiyah mesti ada mubtada dan khabar. Kalau ada mubtada saja, khabar tak ada, maka tak boleh letak hal. Okey. Kalau ada khabar saja, tak ada mubtada pun tak boleh letak hal. Itu maksudnya perlu lengkapnya kalam itu, lengkapnya sesuatu ayat itu dulu. Kena ada fa'il dan fa'il, ataupun kena ada mubtada dan khabar baru boleh letak hal. Okey, itu dua syarat bagi hal. Okay, yang sebelah ni syurutus sahibil hal. Syarat kepada pemilik hal. Pemilik hal ni apa? Hal itu menceritakan kepada apa? Sama ada yang atas-atas ini tadilah, sama ada fa'il, maf'ulun bih, ataupun khabar atau majrur. Syarat kepada mereka ini. Apa dia? An yakuna ma'rifatan. Dia mestilah ma'rifah. Dia lawan kepada hal dia. Hal mesti nakirah, tapi sahibul hal mesti ma'rifah. Contoh tengok, contoh yang atas ni tadi kita sebut apa? Ja'a Abdullahi rakiban. Abdullah itu dia punya
sahibul hal dia, pemilik hal itu dalam keadaan menunggang. So kita menerangkan siapa yang dalam keadaan menunggang. Abdullah itu. Abdullah itulah sahibul hal. Maka sahibul hal mesti ma'rifah. Begitu juga dengan al-farasa ini tadi. Musrajan al-farasa. Dia ma'rifah. Kita dah letak alif lam. Alif lam menunjukkan kepada ma'rifah kan. So, yang kedua, ketiga pun sama Abdullah. Sadiqi. Sadiqi kan bila kita ada gabungkan dengan domir, dia jadi ma'rifah kan. Fatimah nama orang dah memang ma'rifah. Millata Ibrahim. Dah ma'rifah. So sahibul hal syarat dia mesti ma'rifah. Okey. Itu dia berkenaan dengan syarat. Okay, hal dan sahibul hal. Okey, kemudian kita lihat kepada keadaan hal itu. Kita dah terangkan sebenarnya sedikit di atas ni, cuma diulangkan balik sedikit saja ya. Ya'ti sahibul hali arba'ata ahwalin. Ya'ti datangnya sahibul hal. Sahib hal ini, pemilik pada hal ini, arba'ata ahwalin, dalam 4 keadaan. Okey. Yang pertama dalam keadaan fa'il. Kita dah sebut sebelum ini. Nahwu contohnya, Ja'a at-talibu musri'an. Ja'a at-talibu musri'an. Telah datang seorang pelajar musri'an, dalam keadaan segera, dalam keadaan yang pantas. Panggil nama tu terus datang kan. So dia pertama sahibul hal. Mana sahibul hal yang ni? Hal dia ni musri'an, dalam keadaan laju, dalam keadaan pantas. So at-talibu ni sahibul hal, dia mesti makrifah kan? Ada makrifah, ada alif lam. Okey, yang pertama dia dalam bentuk fa'il. Yang kedua sahibul hal dalam bentuk maf'ulun bih. Maf'ulun bih contohnya anzalallahu al-matara ghaziran. Ghaziran. Okey, anzalallah. Anzala fa'il, Allah fa'il, al-matar maf'ulun bih, ghaziran hal. Hal itu tadi. Okey. So, telah menurunkan oleh Allah, apa yang Allah turunkan maf'ulun bih dia? Hujan. Allah telah menurunkan hujan ghaziran, dalam keadaan lebat. So hal itu menunjuk menerangkan kepada keadaan hujan tu. Hujan tu dalam keadaan yang lebat. Sekarang ni musim hujan kan. So al-matar inilah dia sahibul hal dia. Sahibul hal dia ma'rifah kan. Ma'rifah di situ. Dia duduk dalam tempat maf'ulun bih. Okey. Yang ketiga, sahibul hal ini datang dalam bentuk naibul fa'il. Naib fa'il. Naib fa'il ini apa? Ganti kepada fa'il. Ayat tu dia bina lil majhul lah. Ayat itu dia tak disebutkan fa'il, pelaku dia. So dia daripada maf'ulun bih tu dia duduk tempat fa'il, maka dia jadi naib fa'il, pengganti kepada fa'il kan. Fa'il tak disebutkan dalam ayat tu, maka maf'ulun bih dia akan duduk tempat fa'il, maka bila duduk tempat fa'il dia tak nama fa'il, dia jadi naibul fa'il, pengganti kepada fa'il. Ayat ni seperti apa nama kata kerja yang kita selalu sebut, ditulis, dimakan. Bila kita sebut Muhammad tulis buku. Muhammad tulis buku. So pelaku dia siapa? Muhammad itu kan. Tapi bila kita buang Muhammad, itu tulis buku. Tulis buku tak jadi ayat dia. Ditulis buku. Ditulis buku. Siapa yang tulis? Tak disebutkan pelakunya. Begitu juga naib fa'il kan. Contoh ayat dekat sini. Tu'kalu al-fakihatu nadijatan. Tu'kalu al-fakihatu nadijatan. Tu'kalu, dimakan. Siapa yang makan? Wallahu alam, tak tahu, tak disebutkan di sini. Tu'kalu, dimakan al-fakihatu. Buahan ini nadijatan, dalam keadaan segar. Buah itu dalam keadaan segar. Fakihah inilah dia punya naib fa'il, dimakan buah. Siapa yang makan tak tahu. Kalau kita letak pelaku dia, kita boleh tahu. Takulu, dia akan jadi takulu. Takulu Fatimah al-fakihata kan, telah makan Fatimah akan buah itu. Kita buang Fatimah, so pada fa'il tu dia kena ada kaedah dia, ditukar sikit jadi bertakulu jadi tukalu, kemudian fakihah itu duduk tempat naib fa'il. So sahibul hal apa nama dalam bentuk naib fa'il itu. Telah dimakan buah itu dalam keadaan segar. Buah itu dalam keadaan segar. Okey, nadijatan hal dia. Okey. Dan yang keempat al-jarru wal majruru. Jar majrur lah. Ada huruf jar. Lepas huruf jar tu kita panggil dia majrur. Isim yang majrur. Okey. Nahwu contohnya marartu bi Ahmada
masruran. Marartu, saya berjalan bi Ahmada, dengan Ahmad. Bi itu huruf jar kan, jar. Ahmad itu dia punya majrur. Kenapa baris atas? Mamnu' minas saraf. Tengok balik tajuk kan. Isim yang nama atau wazan af'ala ini dia mamnu' minas saraf. Tak boleh terima baris bawah. So kita kata bi Ahmada. Tak boleh kata bi Ahmadi. Tapi hukum dia majrur. Hukum dia majrur tapi dia tidak boleh menerima baris bawah. Itu kaedah dia. Masruran, dalam keadaan gembira. Ahmad itu dalam keadaan gembira kan. Ahmad itu majrur, maka sahibul hal itu duduk tempat majrur itu tadi, dan masrur tu dia punya hal. Okey, itu dia keadaan-keadaan sahibul hal. Okey, dan yang terakhir. Yang terakhir kan. Okey, yang terakhir dalam bab hal ini, anwa'ul hali, jenis-jenis hal. Hal ini ada beberapa jenis yang lagi kan. Yang kita bicarakan sebelum ini tadi dengan syarat dia, dengan bentuk-bentuk sahibul hal ni semua, kita bicara dia dalam satu bentuk, dalam satu jenis saja, iaitu jenis yang pertama itu nau'un mufradah. Hal yang mufrad. Mufrad ni apa? Mufrad ni satu, tunggal kan. Maksudnya kalimah hal itu dia tunggal, dia satu sahaja. Kita cerita ni tadi kan semua nadijatan, masruran, musri'an, ghaziran, sama dengan yang atas tadi kita sebut rakiban, musrojan, mukhlisan, hanifan, ni semua tadi di bawah hal yang mufrad. Ini hal yang sebenar-benar hal lah, yang mana hal yang mengambil hukum mansub. Kata hal ini apa hukum dia? Hal ini hukum dia mansub. So hal yang mana hukum dia mansub? Yang mufrad. Contoh kat sini pun dibagi sini macam tu kan. Ja'a Abdullahi rakiban. Telah datang Abdullah dalam keadaan menunggang. So rakiban tu hal dia mansub. Itu yang basic, yang utama. Kemudian dia ada cabang dia. Cabang dia tu jenis-jenis hal yang lain, iaitu yang pertama, hal yang jenis jumlah. Dia bukan perkataan seketul dia bukan mufrad satu perkataan saja. Dia dalam bentuk jumlah. Hal itu dalam bentuk ayat. Dia sebut dalam bentuk ayat jumlah, dia terbahagi kepada dua lah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fa'iliyah. Jumlah ismiyah yang mula dengan isim, jumlah fa'iliyah yang mula dengan fa'il. Tengok contoh dia. Contoh bagi jumlah hal yang jumlah ismiyah, Ja'a Abdullahi wa huwa rakibun. Telah datang Abdullah dan dia dalam keadaan menunggang. Itu dia letak kat sini wa huwa. Bila letak wa huwa, dia jadi jumlah lah. Sebab dia, kenapa kata jumlah? Sebab dia seperti satu ayat yang lain kan. Kita boleh i'rab yang lain. Ja'a itu fa'il. Abdullah itu fa'il. Itu fa'il, ada fa'il, wahwa. Dan huwa itu mubtada. Kita kata dia jumlah ismiyah. So dia huwa tu mubtada. Rakibun itu khabar dan dia menunggang. Huwa mubtada, rakibun khabar dia. Tapi bila dia gabungkan, letak wa dekat situ. Wa huwa rakibun. Keseluruhan itu. Wa huwa rakibun itu duduk dalam tempat hal. Itu kita kata hal dalam bentuk jumlah, dalam bentuk ayat. So bila dia dalam bentuk ayat, mana mansub dia? Tak ada mansub dekat sini. Dia mansub secara takdir sahaja. Takdir je dia mansub. Tapi mana mansub, mana baris atasnya? Tak ada, tak nampak dekat sini. Basic. Faham ikut macam tu saja ya. Okey. Hal yang seterusnya jumlah. Yang kedua fi'liyah, yang bentuk fa'il. Ja'a Abdullahi yadhaku. Telah datang Abdullah dan dia sedang ketawa. Dia sedang ketawa itu dia hal keadaan Abdullah, tapi dia letak hal itu dalam keadaan fa'il. Dalam keadaan fa'il, tak nampaklah mansub di situ. Yadhaku itu fa'il. Dalam tempat dia duduk dalam tempat hal. Mana mansub dia? Mansub dia secara takdir saja. Anggap saja di situ dia mansub. Nak tengok mana? Tak nampak. Bila sebut takdir ini, dia duduk situ, hukum dia mansub. Takdir ni tak nampak dia punya mansub dia. Okay? Itu dia yang kedua, jumlah. Dan jenis hal yang ketiga adalah syibhul jumlah. Syibh ni apa? Dia sebahagian, a part of jumlah. Sebahagian daripada jumlah. Maksudnya dia kalau tak asingkan hal ini, dia tak lengkap lagi, baru separuh saja. Kalau yang jumlah penuh ini tadi, yang kebahagian dua ni, kalau kita pecahkan dia,
Kita buang hal ini letak satu tempat lain, dia boleh jadi ayat yang lengkap. Huwa raqibun, dia menunggang. Ayat tu lengkap. Begitu juga yadhaku, dia ketawa. Dia boleh lengkap, tapi bila gabung dia jadi hal begitu. Kalau syibih jumlah ini pula dia, kalau kita buang dia letak satu tempat, dia jadi tak lengkap. Jadi separuh je ayat dia belum lengkap lagi. Tapi bila kita letak bersama dengan ayat yang sebelumnya, dia jadi lengkap. Contoh apa? Contoh ra'aitu at-ta'iratu 'ala syajarati. Ra'aitu, saya lihat, saya nampak at-ta'iratu, seekor burung 'ala syajarati, di atas pokok. Di atas pokok tu menerangkan keadaan burung itu. Saya melihat seekor burung yang mana keadaan burung itu berada di atas pokok. 'Ala syajarati. 'Ala syajarati inilah dia punya hal dia, menerangkan kepada keadaan ta'irah itu tadi. Kalau kita letak ala syajarati itu, asingkan ra'aitu ta'irah satu ayat, ala syajarati satu ayat, ra'aitu ta'irah lengkap dah ayat dia. Saya melihat burung. Okay, jelas. Tapi kalau ala syajarati saja, di atas pokok. Dia tak lengkap. Dia baru syibih. Dia belum lengkap lagi. Sebab tu bila kita gabung, barulah dia jadi lengkap. Dah dia. Boleh hafal gitu sajalah. Jenis hal ini ada tiga, mufrad, jumlah dan syibih jumlah. Yang mana jumlah terbagi kepada dua. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itulah dia. Berkenaan dengan tajuk hal ini. Penting dia, yang asal dia, yang penting kepada hal yang mufrad itu tadi. Penerangan tentang yang mufrad tadi, dia mesti mansub. Syarat dia, hal itu tadi, dia mesti nakirah, dia datang lepas istifa'il kalam dan sebagainya. Itulah dia. Dengan tajuk halnya monggo syarat jelas berkenaan tajuk ini, insya-Allah kita ada kesempatan kita akan sambung lagi pada sesi yang akan datang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.